Assalamualaikum dan salam sejahtera. MG Flash 21 Jun bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah memberi isyarat pilihan raya umum PRU ke-15 mungkin akan diadakan menjelang akhir tahun ini. Bekas Menteri Besar Johor Dato' Osman Sapian berkata, perkara itu dimaklumkan secara maya ketika mesyuarat Bersatu Johor diadakan pada 16 Jun lalu. Ujar ahli jawatankuasa AJK Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Johor, Presiden parti itu telah memberi bayangan sekiranya kes baharu COVID-19 di negara ini mencatatkan penurunan dan sasaran kerajaan mencapai antara 60 hingga 80% raya imuniti kelompok PRU15 akan diadakan menjelang akhir tahun ini. Dalam pada itu, pihak Ibu Pejabat Perikatan Nasional PN juga telah diarahkan untuk menyediakan bahan-bahan pilihan raya untuk edaran ke bahagian-bahagian. Menghadapi pilihan raya di mana kita menggerakkan bilik-bilik gerakan peringkat bahagian dan juga PDM untuk siap siaga. Kerana kalau perkara ini berlaku dalam tempoh 3-4 bulan, maka sudah tentulah kalau kita tak bergerak sekarang akan agak tidak teratur lah. Tambah beliau, tidak munasabah jika PRU15 diadakan menjelang hujung tahun ini kerana pada bulan September atau Oktober, Parlimen akan dibenarkan bersidang untuk membincangkan mengenai bajet kewangan tahun 2022. Mengenai pemilihan pengerusi penelaras bersatu di setiap bahagian, Dato' Osman berkata ia akan dilakukan mengikut kota tertentu dalam parti komponen PN. Dalam mesyuarat itu juga, antara yang dibincangkan adalah mengenai pengagihan kawasan parlimen. Difahamkan PAS telah meminta sebanyak 11 kawasan parlimen untuk dijaga. Justru 26 kawasan dimiliki Bersatu akan menjadi 15 kawasan. Namun ia belum diputuskan oleh Jawatankuasa Nasional. Kelulusan moratorium secara automatik akan diberikan kepada peminjam yang layak. Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata, kelulusan itu akan diberikan kepada golongan B40, M40 dan T20 yang hilang pekerjaan atau pendapatan terjejas sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. So this means that those that are affected will get help. Jadi mereka yang tak terkesan, ramai juga yang masih lagi tak terkesan, mereka tidak boleh dapatlah bantuan ini. Tetapi semua yang terkesan, mereka akan dapat bantuan moratorium untuk kelulusan automatik moratorium. Ini sebenarnya kalau kita lihat apa yang telah dilakukan di negara-negara lain seperti Singapura, UK, Australia, mereka pun membuat keputusan yang sama di mana golongan-golongan terkesan haruslah dibantu. Jadi tidak ada negara-negara lain yang melakukan kelulusan automatik untuk semua yang kesan atau tak terkesan. Datuk Seri Tengku Zafrul berkata demikian dalam sidang media khas Pelan Pemulihan Negara PPN dan perinciannya oleh Kementerian Kewangan semalam. Tambah beliau lagi, bagi kumpulan perniagaan mikro serta perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam sektor yang tidak dibenarkan beroperasi boleh memilih untuk mendapatkan moratorium secara automatik. Syarat moratorium yang diberikan adalah selama 3 bulan atau pengurangan bayaran ansuran sebanyak 50% selama 6 bulan. Dalam pada itu, beliau juga menjelaskan bahawa kira-kira 85% daripada peminjam telah mula membuat pembayaran balik selepas moratorium berakhir pada September 2020. 11 individu yang menyertai perarakan mengiringi mayat di Jalan Tiram Butterworth, Pulau Pinang ditahan polis semalam. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara SCP Nur Zaini Muhammad Noor berkata, satu pasukan khas task force telah diwujudkan bagi mengesan suspek selepas video perarakan itu tular di media sosial. Jelasnya kesemua yang terlibat itu telah ditangkap di sekitar Butterworth dan Mak Mandin pada jam 6 petang hingga 10 malam tadi dan mereka yang ditahan berumur di antara 15 hingga 35 tahun. Nur Zaini berkata hasil soal siasat, kesemua suspek mengaku terlibat dalam perarakan kematian itu bagi mengiringi mayat rakan mereka berusia 23 tahun.
Kes disiasat mengikut Seksyen 43 Akta Pertubuhan 1969, Seksyen 269 Kanun Kesesaan, Perkara 9 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021 serta Seksyen 233 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998. Semalam tular rakaman video berdurasi 56 saat memaparkan beberapa individu melanggar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan mengadakan perarakan. Sebahagiannya dilihat menari, membawa spanduk dan bermain gendang ketika mengiringi mayat. Satu bilik kecil berkongsi 4 orang dan tiada sistem saliran yang baik. Itu situasi yang dilihat dalam Ops Bersepadu Jabatan Imigresen Malaysia bersama pelbagai agensi penguasa di sebuah tapak rumah kongsi di Dengkir malam tadi. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Khairul Zaimi Daud berkata dalam tangkapan terbesar tahun ini, seramai 309 pendatang tanpa izin parti telah ditahan. Tapak pembinaan ini, saya percaya sebentar tadi media telah melihat bagaimana naif, sesak dan kotornya tempat kediaman pekerja-pekerja asing ini. Kalau kita lihat di belakang sana, dalam satu bilik mereka tinggal sehingga 4 orang dalam keadaan di mana tidak ada sistem saliran perparitan, sistem tandas yang teratur, dan selain daripada itu mereka juga mempunyai tempat untuk mereka berkumpul, untuk mereka makan beramai-ramai. Kita tahu bahawa di luar sana SOP telah menetapkan tidak ada perkumpulan beramai-ramai dibenarkan. Di restoran tidak dibenarkan dine-in, tetapi di tempat-tempat seperti tapak kediaman seperti ini mereka bebas tanpa adanya sebarang kawalan ataupun pematuhan kepada SOP. Tambah beliau, dalam Ops Bersepadu yang bermula jam 12.30 malam tadi itu, seramai 280 lelaki dan 29 wanita ditahan terdiri daripada warga Bangladesh, Indonesia, Myanmar, India dan Vietnam yang berusia di antara 20 hingga 52 tahun. Seramai 189 anggota dan pegawai termasuk Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Pendaftaran Negara, Angkatan Pertahanan Awam dan Jabatan Tenaga Kerja Sumber Manusia telah melakukan saringan ke atas 715 warga asing. Antara kesalahan yang dikesan adalah tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan tiada permit kerja. Datuk Khairul Zaimi berkata kesemua yang ditahan akan dibawa ke Ibu Pejabat Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Beliau juga memaklumkan sebanyak 80 operasi dan tangkapan telah dilakukan sejak pelaksanaan PKP penuh dari 1 Jun hingga 15 Jun dan sepanjang tempoh itu, 217 parti telah dikesan daripada 2,314 warga asing yang diperiksa. Seorang lelaki terjatuh ketika melakukan kerja-kerja menyelenggara penghawa dingin di tingkat 10 bangunan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dan Wangi petang semalam. Ketua Polis Daerah Dan Wangi SCP Muhammad Zainal Abdullah berkata, kejadian itu berlaku sekitar jam 6 petang dan lelaki tempatan berusia 31 tahun itu berada dalam keadaan selamat. Jelasnya kejadian itu disedari oleh anggota yang bertugas di kaunter pertanyaan balai berkenaan apabila terdengar bunyi dentuman kuat dari arah lobi bangunan itu. Kemudian mereka segera ke lokasi untuk memeriksa dan terkejut mendapati seorang lelaki terbaring di atas lantai di luar lobi dengan tubuh badannya cedera. Polis yang bertugas segera menghubungi ambulans untuk menghantar mangsa ke Hospital Kuala Lumpur HKL bagi tujuan rawatan. Muhammad Zainal berkata, semakan mendapati mangsa dipercayai terjatuh ketika melakukan kerja-kerja penyelenggaraan penghawa dingin di tingkat 10 bangunan IPD. Sehubungan itu, beliau memohon orang ramai agar tidak menularkan sebarang gambar atau video berkaitan kejadian itu yang boleh mendatangkan kegusaran awam. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.